Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdalin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a 'ala al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah pengajian ni seperti mana yang Haji beritahu tadi, kita akan buat sebulan sekali lah. Kita guna dua kitab, Sifat 20 dan juga Safinatun Najah. Dan kita mulakan dulu dengan kitab Tauhid, kitab Sifat 20. Sebelum kita mulakan kitab, terlebih dahulu kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarga dan juga para alim ulama, kedua ibu ayah kita, dan khususannya kepada pengarang bagi kitab ini Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya, dan juga pengarang bagi Safinatun Najah Syekh As-Sumair, Syekh Salim bin Sumair, dan juga kepada penterjemah kepada Rumi yang dikenali Abdul Ghani Jabal Maraqi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kita mulakan dulu dengan kitab Tauhid. Jadi secara ringkasnya kitab Tauhid ni nama pengarang ada di depan tu, Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Habib, kalau disebut Habib, maknanya dia ni daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada keturunan Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Nabi kita ada anak ramai kan? Tapi yang menjadi keturunan daripada Nabi adalah daripada Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Anak Nabi kita ada 7 orang kan. Kita duk selalu nyanyi tu. Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Tapi tak semua daripada keturunan depa ni yang kita yang kita sebut-sebut hari ni sebagai Habib dan Said. Kebanyakan semuanya yang ada hari ni daripada 2 cucu Nabi, iaitu Hasan dan Husain, yang depa dua ni anak kepada Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah, juga Sayyidina Ali Abi Talib karramallah. Anak Sayyidatina Fatimah pun ada ramai, bukan 2 orang je. Kalau kita tengok balik sirah, anak kepada Sayyidina Ali bukannya hanya 2 tu, tapi yang 2 ini dia ada kelebihan dia, kerana banyak hadis daripada Nabi duk sebut tentang kelebihan 2 cucu ni. Sebab itulah ada segala keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Husain, maka dipanggil keturunan Rasulullah sehingga ke hari ini. Dan kebanyakannya kalau di sebelah Mesir dan lainnya disebut sebagai Said, Said, keturunan Said orang panggil. Kalau di Malaysia pun dulu-dulu kita dengar dengan nama Said, kan, Said. Di sebelah Terengganu ada, di sebelah Johor ada dan sebagainya. Jadi orang panggil Said. Kemudian akhir-akhir ini masyhur dengan Habib. Sebab apa? Sebab panggilan Habib ini daripada sebelah Yaman.
Apabila seorang itu daripada keturunan Nabi dan dia alim dan sebagainya, maka kita panggil kepada dia Habib. Kenapa? Habib ini kekasih. Kerana supaya timbul rasa cinta kita kepada keturunan Nabi, maka kita pun panggil Habib. Dan Nabi itu di antara gelarannya adalah Habibullah. Nabi itu banyak, salah satunya Habibullah, kekasih Allah. Sebab itu keturunan Nabi kita panggil Habib. Baik, jadi pengarang dia ni daripada salah seorang keturunan Nabi lah, Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Dia seorang mufti daripada Indonesia. Di pengenalan dia ada di muka surat 20, muka surat 2 tu. Ada cerita sikit sajalah. Dia orang Betawi, Jakarta. Orang Indonesia ni ada banyak dia punya keluarga kelompok dia, salah satunya adalah Betawi. Betawi ni puak daripada orang-orang Indonesia lah. Ada Jawa, ada Palembang, ada Banjar dan sebagainya. Betawi salah seorangnya. Baik, jadi itu saja. Kemudian kita akan masuk terus kepada kitab. Katanya Bismillahirrahmanirrahim. Jelas boleh dengar lah. Kok bergaung-gaung. Boleh dengar lah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum kita panjang pergi ke muqaddimah dan sebagainya, kita cerita sikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Bismillahirrahmanirrahim ini dia ada hak yang perlu kita tunaikan. Di setiap kitab dia akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di setiap kuliah semua guru-guru dia akan ceritakan serba sikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan huraian Bismillahirrahmanirrahim ini terlalu panjang, sehingga akan sebahagian ulama dia hanya buat kitab tentang Bismillah sahaja. Sebahagian ulama dia buat kitab untuk mentafsir, menerangkan Al-Fatihah sahaja. Sebab apa? Kerana Bismillah ini dipanggil Ummul Fatihah, sebagaimana surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab, Bismillah dinamakan Ummul Fatihah. Al-Quran Ummul Kutub. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan daripada langit, sebahagian ulama menceritakan ada 104 buah. Suhuf dipanggil, disebut di dalam Al-Quran suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf ni kitab-kitab yang diturunkan daripada langit kepada para nabi. Sebahagiannya diberikan kepada Nabi Adam, sebahagiannya diberikan kepada Nabi Syith, sebahagiannya kepada Nabi Musa. Selain daripada kitab Taurat, sebelum tu pun ada kitab yang lain yang diberikan kepada Nabi Musa dan sebagainya. Jadi jumlahnya semua 104 buah. 104 buah. Kemudian yang 100 buah tu, segala isi kandungannya berada, maknanya berada di dalam 4 buah kitab, iaitu kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quranul Karim. 4 ni merupakan kitab-kitab yang wajib kita tahulah. Tahu 4. Dan segala isi yang terkandung di dalam 4 kitab ni ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Dan segala isi yang ada di dalam Al-Quran itu maknanya terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Dan segala isi yang ada di dalam Al-Fatihah ini terkandung di dalam Bismillah. Sebab itulah Bismillah ini dipanggilkan Ummul Fatihah, ibu kepada Fatihah. Dan Fatihah ini dipanggil Ummul Kitab, ibu kepada Al-Quran. Dan sebahagiannya menyebut juga di dalam, contohnya tafsir, dalam tafsir Hasyiah Sawi mengatakan isi yang ada di dalam Fatihah Bismillah itu terkandung pula di dalam huruf ba. Huruf ba. Kerana ba ini dia ada makna dia. Makna ba adalah bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Apa makna ba? Ba ini maknanya bi. Tuhan kata bi, maknanya dengan aku. Kana ma kana,
ada apa yang telah ada, berlaku apa yang telah berlaku. Wabi, dan dengan aku, kata Tuhan, yakunu ma yakunu, selagi akan berlaku ataupun selagi akan ada barang yang lagi akan ada. Maknanya di situ ada isyarat kepada ilmu tauhid. Segala apa punca yang berlaku hari ini, yang ada, yang dah tak ada, bala, nikmat, hujan, panas, sebagainya adalah daripada Allah. Itu isyarat yang terkandung di dalam huruf ba. Di dalam huruf ba. Baik. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pada lafaz bismillah nah. Bismillah maknanya dengan nama Allah. Ar-Rahman yang amat murah. Ini terjemah kita lah Melayu kan. Ar-Rahim yang amat penyayang. Itu kita terjemah selalunya macam itulah. Bismillah dengan nama Allah. Dan dimulakan huruf dengan huruf ba, tak mulakan dengan huruf alif. Itu ada sebahagian ulama isyari, ulama ahli isyarah yang mengisyaratkan, memberitahu bahawa permulaan bismillah kenapa mula dengan huruf ba, kenapa tak mula dengan huruf lain. Asal bismi adalah ismu, betul tak? Kan ngaji nahwu, betul tak? Asal bismi itu ba, kemudian ismu, ada alif setelah huruf ba. Kemudian pi mana alif tu? Alif itu digugurkan kerana terlalu banyak penggunaan bismillah. Oleh kerana itu dihilangkan huruf alif tu, sambung tu ba sin, bismi. Dan huruf ba itu dipanjangkan kepalanya. Nampak tak huruf ba? Kepala dia dipanjang kan? Itu kaedah khat penulisan yang mana telah diisyarat, yang disebut oleh Umar Abdul Aziz, Khalifah Islam zaman Abbasiyah dulu. Dia kata tawwilul ba. Apabila kita nak tulis bismillah ini, panjangkan ba tu. Tarik huruf ba tu panjang sikit. Ba kepala dia tu kita panjangkan. Sebab apa? Di situ ada beberapa benda. Pertamanya, sebahagian ulama kata kerana isyarat bahawa asalnya ada alif. Bila dibuang alif, maka ba tu dipanjangkan. Dan kedua, sebahagian ulama menyebut bahawa oleh kerana ba ini diregukan, disandarkan, disambungkan dengan ismullah, maka ditinggikan dia. Asal dia renek, rendah saja, orang yang rendah. Oleh kerana dia dipegungkan dengan nama Allah, maka diangkatkan dia menjadi tinggi. Itu isyarat kepada hati kita lah. Apabila hati kita ni berdamping dengan Allah, maka kita ni akan menjadi orang yang tinggi, orang yang mulia. Ba tu asal tulis dia rendah, tapi oleh kerana dia duduk dengan bismillah, maka ulama tinggikan dia. Itu ada beberapa isyarat lah. Dan dimulakan dengan huruf ba yang asalnya rendah. Sebab apa? Itu isyarat bahawa suruh kita ni menjadi orang yang tawadhu. Mulakan nak kita apa-apa dengan sifat yang rendah diri, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Itu sebahagiannya lah yang ada pada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara faedah yang ada pada bismillahirrahmanirrahim ini, kata ulama, kalau kita amalkan dia, kita baca 21 kali sebelum kita tidur, maka kata ulama kita akan sejahtera daripada mati mengejut, gangguan syaitan, rumah masuk pencuri. Sebelum tidur baca 21 kali bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ulang 21 kali. Maka malam tu insya-Allah kita tidak kena gangguan, istiqamah lah. Dan juga gangguan daripada syaitan. Setengah orang kan tidur, bila dia tidur ada gangguan, maka bacalah bismillah 21 kali. Dan juga aman daripada rumah masuk pencuri. Sebagai apa? Pagar. Pagar. Dan juga mati mengejut. Apabila orang tu dia sentiasa ada amalannya, kita baca waktu kita tidur, bukan ada orang jaga rumah kita, habis tu kita nak suruh siapa jaga? Serah pada Allah lah. Kita baca dengan nama Allah, maka Allah akan jaga rumah kita. Nabi Nuh AS ketika dia naik bahtera, dia sebut apa? Bismillah kan?
Bismillahi majriha wa mursaha. Dia hanya sebut separuh sahaja, Ar-Rahman Ar-Rahim tak sebut. Maka Allah bagi kejayaan pada dia. Dia tak tenggelam di dalam lautan. Kita sebut sampai penuh, takkan tak terselamat kan? Takkan tak terselamat. Bismillah ni diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Mengikut sebahagian tafsir menyebut Bismillah ni ayat yang pertama, ayat yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam kata, selama mana anak cucu aku beramal dengan ni, maka dia akan selamat. Kemudian diturunkan pula kepada Nabi Allah Ibrahim. Sebahagiannya kata Nabi Allah Ibrahim baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagiannya kata Nabi Allah Ibrahim baca ayat yang lain. Maka Allah tukarkan api yang panas menjadi sejuk. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dalam Al-Quran kan Tuhan kata, wahai api, kuni bardan, jadi sejuk. Jadi sejuk, wa salaman, dan sejahtera kepada Nabi Allah Ibrahim, kerana dia baca bismillah. Nabi Allah Sulaiman diturunkan juga kepada dia Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata malaikat ketika turunkan bismillah itu kepada dia, sempurnalah kerajaan engkau. Sebelum ni tak sempurna lagi. Nabi Allah Sulaiman ni Allah bagikan kepada dia satu kerajaan yang hebat. Tak ada kerajaan yang seperti dia. Semua tunduk kepada dia. Ifrit kah, jin apakah, semua tunduk kepada dia. Tapi tak sempurna lagi, melainkan setelah Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Nabi Allah Sulaiman. Yang mana ada di dalam surah An-Namlu kan? Ayat tu kan? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini salah satu daripada ayat Al-Quran. Jadi kita baca, maka diturunkan kepada para nabi, turun kepada Nabi Sulaiman, kerajaan dia jadi sempurna. Turun kepada Nabi Allah Ibrahim, api dia sejahtera. Turunkan kepada Nabi kita lagi, segala para anbiya diturunkan, kebanyakan anbiya diturunkan bismillah. Maka kalau kita baca bismillah, insya-Allah sejahtera, selamat. Sandarkan diri kita ni kepada Allah yang tak pernah tidur, tak pernah lena. Dia akan jaga kita. Satu cerita daripada kisah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah ini kita masyhur dia, kita tahu dia ni wali Allah kan. Wali Allah. Dia pernah ada pencuri yang masuk rumah dia. Ada pencuri yang masuk rumah dia nak mencuri barang. Rumah dia pun bukannya ada apa pun. Dia masuk ambil hak mana ada lah. Rabi'ah waktu tu tengah tidur. Waktu pencuri masuk, dia ambil barang, dia bohlam bekas, dia pun nak keluar. Bila nak keluar, dia tengok pintu tak ada. Kemudian dia dengar satu bisikan suara. Hatif dia panggil, iaitu suara yang tak ada Tuhan. Dia kata letak barang tu. Dia letak barang, dia nampak pintu. Dia angkat balik barang, pintu hilang. Dia letak barang, pintu ada balik. Dia angkat barang, pintu hilang. Berulang kali. Akhirnya ada suara tu berbunyi lagi. Dia kata, suruh tinggalkan barang itu. Kenapa? Kerana ketika Rabi'ah sedang tidur, Habibnya sedang jaga. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan jaga dia. Jadi kita, waktu kita tidur tu, siapa nak jaga kita? Tuhan yang jaga kita. Macam mana Tuhan nak jaga kita kalau kita tidur pun tak ingat ke dia? Jadi sebelum tidur tu, ingat dulu pada Tuhan. Bacalah zikrullah, bismillah, baca doa tidur dan sebagainya. Itu bismillahirrahmanirrahim. Baik. Katanya